Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid cikgu tahun 4. Untuk pembelajaran bahasa Melayu hari ini, kita akan memfokuskan kepada bidang tata bahasa iaitu kata nafi dan kata bilangan. Dan kita akan rujuk kepada petikan yang bertajuk Uniknya Pasar Terapung. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap pada akhir pembelajaran nanti, kamu akan dapat memahami dan menggunakan kata nafi mengikut konteks yang betul. Yang keduanya, kamu dapat memahami dan menggunakan kata bilangan mengikut konteks yang betul. Jadi ada dua yang perlu kita tekan di sini iaitu kata nafi dan kata bilangan. Baiklah, kita pergi dahulu kepada kata nafi. Apa itu kata nafi? Kata nafi ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Okey? Hanya terdapat dua saja kata nafi iaitu bukan dan yang keduanya adalah tidak. Okey, bukan digunakan biasanya di hadapan frasa nama. Okey? Frasa nama contohnya adalah saya, dia, bapa dan lain-lain lah. Okey? Contoh ayatnya, bukan saya, bukan dia, bukan bapa. Okey. Yang keduanya, kata nafi bukan ni digunakan di hadapan frasa sendi nama. Contohnya adalah dari, seperti, untuk. Okey. Bukan dari, bukan seperti dia, bukan untuk saya. Okey, bukan untuk. Okey. Yang keduanya adalah tidak. Tidak biasanya digunakan di hadapan frasa kerja. Apa itu frasa kerja? Okey, contohnya berniaga, bekerja, memanggil. Jadi ayatnya tidak berniaga, tidak bekerja, tidak memanggil dan lain-lain. Okey, di sini cikgu senaraikan beberapa ayat untuk kata nafi bukan dan tidak. Okey, untuk bukan, orang itu bukan bapa saya. Okey, bukan bapa saya. Bapa adalah frasa nama. Okey, nombor 2, bukan dia yang mengambil duit itu. Jadi dia adalah frasa nama. Okey, yang ketiga, murid itu bukan dari Ipoh. Dia menggunakan frasa sendi nama di hadapan frasa sendi nama. Dari adalah frasa sendi nama. Okey, yang keempat, makanan itu bukan untuk kamu. Jadi untuk adalah frasa sendi nama. Okey, harap kamu dapat faham. Yang keduanya, contoh bagi ayat tidak. Okey, dia berada di hadapan frasa kerja. Yang pertama, saya tidak membuat kerja rumah. Okey, membuat kerja adalah frasa kerja. Okey, yang kedua, dia tidak bekerja hari ini kerana sakit. Okey, bekerja frasa kerja. Okey, yang ketiga, dia tidak memanggil saya. Memanggil adalah frasa kerja. Okey. Jom kita tengok apa pula kata bilangan. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan atau jumlah sesuatu. Okey, kata bilangan ni terdiri daripada 7. Okey, yang pertama adalah kata bilangan tentu. Contohnya adalah 1, 100, 5 juta, okey, angka nombor. Okey, yang kedua adalah kata bilangan pecahan. Suku, separuh, setengah, 2/3, pecahan kan. Dalam matematik, pecahan kamu mesti tahu. Okey, yang ketiga adalah kata bilangan pisahan. Okey, contohnya adalah masing-masing, tiap-tiap, setiap dan lain-lain. Okey, yang keempat adalah kata bilangan tak tentu. Okey, kata bilangan tak tentu ni kata bilangan yang paling banyaklah yang digunakan. Contohnya beberapa, para, segala, semua. Okey, yang kelima adalah kata bilangan himpunan. Berbagai-bagai, kedua-dua, berjenis-jenis. Dia tambahkan imbuhan ber, ke, ber. Okey, dan yang keenam adalah kata bilangan tanya. Berapa? Okey.
berapa jumlah. Okey. Kemudian dan akhir sekali adalah kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat. Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Itu adalah kata bilangan tingkat. Okey, ini saja untuk kata bilangan. Baiklah, untuk membina ayat untuk kata bilangan, okey, tengok dialog tu. Kesemua jenis kata bilangan ini tidak boleh diletakkan secara berturutan dalam satu ayat. Okey, cikgu berikan contoh di sebelah ini. Beg Mimi berharga RM7.5. Jadi 7 adalah kata bilangan, setengah pun kata bilangan. Jadi kalau kita letak secara berturutan, dia salah. Yang betulnya adalah beg Mimi berharga RM7.5. Dia selangkan dengan ringgit. Barulah betul. Okey, yang kedua, bayi itu baru berusia 1,5 tahun. Okey. Jadi salah sebab dia berturutan kata bilangannya. Okey, yang kedua, bayi itu baru berusia 1,5 tahun. Okey, dia selangkan tahun, jadi boleh betul. Okey, saya harap kamu faham untuk bina ayat kata bilangan. Okey, untuk aktiviti jom kita rujuk kepada buku teks muka surat 158 untuk petikan yang bertajuk uniknya pasar terapung. Okey, inilah petikannya. Petikan ini mengisahkan tentang uniknya pasar terapung. Kita ini mengisahkan tentang Pakcik Ayub serta Alif sekeluarga melihat keunikan pasar terapung di satu tempat di Kelantan. Okey, kita baca sama-sama. Kemudian dalam dialog ini kita perlu melengkapkan ayatnya dengan kata nafi serta kata bilangan yang sesuai. Kata nafi dan kata bilangan yang cikgu terangkan sebelum ni, kita masukkan di tempat yang kosong yang sesuai. Okey, di sini cikgu sediakan berapa kata nafi dan kata bilangan yang mungkin sesuai kita gunakan. Jadi kita bincang sama-sama dan kita cuba masukkan. Okey, terjadinya dialog di antara Alif dan Pakcik Ayub. Kita baca dialog tersebut. Okey, apakah keunikan pasar di sini, Pakcik? Pakcik Ayub menjawab, pasar di sini bukan seperti pasar lain. Okey, bukan adalah kata nafi. Kata nafi digunakan bukan dan di hadapan frasa sendi nama. Okey, di sini kita dapat melihat para peniaga menjual segala jenis barang dari bot. Okey, para adalah kata bilangan digunakan di hadapan kata nama peniaga. Okey, Alif menjawab, Alif, perlukah kita naik ke bot untuk membeli, Pakcik? Tidak, kita hanya perlu memberitahu peniaga barangan yang ingin kita beli. Kemudian, penjual akan menghulurkan semua barang kepada kita menggunakan sebuah bakul yang diikat pada sebatang galah. Wah, kreatifnya penduduk di sini menambah pendapatan. Adakah mereka berniaga pada tempat kosong hari, Pakcik? Okey, jadi apakah yang perlu kita isi pada tempat kosong tersebut? Jadi hari sama ada kata nafi ataupun kata bilangan. Jadi hari menunjukkan jumlah, jadi kita letaklah kata bilangan. Kata bilangan yang sesuai adalah setiap hari. Adakah mereka berniaga pada setiap hari, Pakcik? Yang sesuai. Okey, pakciknya menjawab, mereka tempat kosong berniaga setiap hari. Apa yang sesuai ya? Jadi berniaga adalah kata kerja. Jadi kita letaklah kata nafi apa, bukan ataupun tidak. Mereka tidak berniaga setiap hari. Okey. Peniaga di sini, kita teruskan lagi. Peniaga di sini tempat kosong seperti peniaga di pasar-pasar lain. Jadi ini juga kata nafi. Jadi kita nak letak kata nafi bukan ataupun tidak. Peniaga di sini tidak kelihatan seperti. Peniaga di sini bukan seperti. Jadi seperti adalah frasa sendi nama. Jadi kita kena letakkan bukan. Kita tak boleh letakkan tidak.
Okey, sambung lagi. Cuba Alif lihat di hujung sana, kelihatan tempat kosong, buah bot dan sampan digunakan oleh peniaga. Kata bilangan buah bot. Jadi kita kena letakkan kata bilangan. Kata bilangan yang sesuai adalah semua, setiap, para, beberapa, sekumpulan. Apa yang sesuai ya. Jadi kita letakkan beberapa buah bot. Beberapa buah bot dan sampan digunakan oleh peniaga. Dari seberang sana pula kelihatan pengunjung, fakta nama. Jadi kita kena letakkan kata bilangan. Kata bilangan kelihatan semua pengunjung. Kelihatan setiap pengunjung. Kelihatan para pengunjung. Para pengunjung boleh digunakan. Okey, para pengunjung sedang menaiki bot. Kita juga boleh letakkan sekumpulan. Kelihatan sekumpulan pengunjung sedang menaiki bot. Itu pun sesuai. Pilihlah sebab kata bilangan ni banyak. Okey, seterusnya Alif. Pakcik, marilah kita membeli barang. Tempat kosong, barang yang dipesan oleh ibu dan pakcik. Banyak juga barang yang dipesan. Okey, jadi kata bilangan sebab menunjukkan asal nama. Okey, apa? Membeli semua barang, membeli setiap barang yang dipesan oleh ibu, membeli beberapa barang. Jadi kita letakkanlah sesuai semua barang, setiap barang. Setiap pun sesuai kan. Jadi yang paling sesuai kat sini semua barang. Okey, jadi lengkaplah dialog yang di antara Alif dan Pakcik Ayub. Okey, cikgu harap kamu faham untuk kata nafi dan kata bilangan. Baiklah, sekian saja untuk pembelajaran kali ini. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Bye.